Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita, yang menjadikan kita manusia yang diberikan ruang untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran kita ni, kita dapat menambahkan maklumat, seterusnya mampu beramal, dan juga kita menjadikan ia satu amalan yang memberatkan timbangan kita di mizan nanti insya-Allah. Ya Rabbal Alamin. Okey, kita sambung balik pelajaran kita sampai wasiat yang ke 41. Wasiat yang ke 41, muka surat 439, tajuk waspadailah perkahwinan tanpa wali. Ini satu perkara yang besar, tapi insya-Allah kita alhamdulillah, tapi masyarakat kita makin lama makin nampak moden tapi bertambah kejahilannya. Isu-isu yang baru yang kita saksikan dengan pernikahan batin misalnya kan, yang dibuatkan direkodkan dalam 999 ke apa gitu. Agak menarik perkara itu, menunjukkan walaupun masyarakat kita ni nampak dah moden, rupanya masih lagi dalam kejahilan. Kekurangan agama puncanya, kekurangan maklumat puncanya, dan tidak menggunakan minda dengan baik puncanya. Ya, sayang seorang yang berpendidikan, berpelajaran tetapi tidak mahu berfikir dengan cara paling kurang logik lah kan. Ya, sampai berlaku satu perkahwinan tanpa wali. Ya, berat. Oleh kerana itu nanti kita akan jumpa apa yang Rasulullah katakan bagaimana kedudukan nikah tanpa wali ni. Macam yang diisu dalam surat khabar pernikahan tanpa wali yang dibuatkan oleh nikah batin tu, kononnya melalui nikah tu dia menggunakan untuk perkara-perkara yang jahat. Ya, dan digunakan atas nama perubatan bomoh. Dan yang menjadi masalah sakit kepala kita mikirkan dia gunakan Al-Quran. Gunakan Al-Quran, ambil perjanjian lagi, sumpah-sumpah dalam Al-Quran tu. Dia bersumpah, akhirnya orang ni dia guna Quran juga ustaz. Kan, habis kita pun guna Quran, dia guna Quran. Kan, jadi oleh kerana tu jangan tertipu dengan penggunaan Al-Quran semata-mata, Al-Hadis, tanpa mendapat kefahaman yang betul daripada orang yang lain. Bercanggah, nampak sangat bercanggah, tapi ikut, ya. Akhirnya alhamdulillah ditangkap, dan soal siasat memang ikut hawa nafsu belakalah. Itu. Dan pernikahan tanpa wali ini yang paling jahat apabila sampai satu tahap dipergunakan, dijadikan bahagian agama. Apa maksud sebahagian daripada agama? Seperti mana yang dilakukan oleh mut'ah orang Syiah. Mut'ah, ya, mut'ah ini di antara nikah tanpa wali. Nikah agreement, okay, sign contract dikatakan, nikah kontrak. Jadi na'udzubillah, semuanya adalah kejahatan bila agama ini dilakukan oleh manusia, dia mengikut hawa nafsu. Okay, jadi itulah perkara-perkara yang kita kena lihat, kerana nikah kontrak ataupun nikah mut'ah ini sedang luas diperkatakan dan sedang digunakan oleh orang Syiah sebagai dakwah mereka untuk menarik orang. Ya, mudahlah kan. Baiklah. Wasiat ke-41, waspadailah perkahwinan tanpa wali. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyum imra'atin nukihat bighairi idnin waliha fanikahuha batil fa in dakhala biha falaha mahru bimastahallun min farjiha fa in tajaru fasultanhu wali man la waliya lahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa pun wanita yang dinikahkan tanpa wali, izin walinya, maka nikahnya adalah batil, maka nikahnya adalah batil, maka nikahnya adalah batil. Nampak tak, 3 kali Rasulullah katakan, menunjukkan confirm nikah tu ada masalah. Jika wanita itu telah disetubuhi, maka maharnya tetap menjadi miliknya, kerana telah dihalalkan kehormatannya. Jika mereka para wali saling berselisih, maka pemimpin adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Okey, itu dia. Tujuan perkahwinan dalam Islam untuk mendapatkan ketenangan, mencipta kasih sayang, keselarasan, keharmonian, kegembiraan, kecintaan antara lelaki dan wanita, serta mengisi kehidupan dunia dengan melahirkan keturunan yang baik. Keluarga merupakan tempat pertama untuk menegakkan masyarakat. Jika keluarga menjadi baik, maka seluruh unsur masyarakat akan baik pula. Dan jika keluarga rosak, maka juga boleh merosakkan unsur masyarakat.
bertolak dari tujuan yang agung ini, maka Islam meletakkan kendali dan batasan-batasan berupakan pelbagai kemudahan yang boleh menghantarkan kepada tujuan tersebut dan bukan hal-hal yang menyukarkan atau memberatkan. Okey. Jadi ini dia tujuan perkahwinan asalnya, ya. Kita dah sembang orang tua ni nak sembang apa buat kahwin kan. Dah lama dah bercucu. Alhamdulillah. Ya, menunjukkan kita melahirkan zuriat yang baik. Okey. Tujuan perkahwinan ini ialah untuk membanyakkan umat, untuk menjaga kehormatan, untuk segala kebaikan. Itu yang asal tujuan perkahwinan. Ya, semuanya adalah tujuan untuk kebaikan belaka. Cuma dari tujuan inilah, ya, Islam telah memberi garis panduan cara yang betul untuk membina satu keluarga, satu masyarakat yang terpelihara. Tidak ada satu tekanan, tidak ada satu penyelewengan apa semualah keburukan. Maka Islam dah berikan garis panduan bermula nak kahwin tu sampai beranak bercucu. Senang cerita. Okey. Dalam bab ini, apabila dikaitkan dengan masalah-masalah nikah ataupun perkahwinan, bila kita tidak mahu mengikut jalan Islam, maka dia akan merosakkan. Bila kita perketatkan urusan ini, dia menyusahkan. Oleh kerana itu dalam bab perkahwinan, sebenarnya ialah kita dah ada anak-anak remaja kan, dewasa, banyak berfikir dalam bab-bab yang begini, ya. Satu tanggungjawab kita untuk memastikan anak kita mendapat pasangan yang betul, kan, pasangan yang betul, pasangan yang mengikut syariat, yang akan memberi harmoni dia sampai ke tua. Bukan dia aja, kita pun sama, ya, menumpang tuah. Okey, ini di antara perkara yang kita renung. Kerana apabila salah je satu, salahlah, ya. Salah je silap bagaimana perhubungan permulaan, salahlah segala-galanya. Dia senang je dalam Islam, ya, kena hati-hati daripada awal. Ya, bila hati-hati di awal, insya-Allah yang lain tu akan berhati-hati dan ikut. Okey. Sebelum kahwin dah boleh bawa berjalan, leceh lah, kan. Ya, dah lama bersembang, lepas tu dah kahwin tak erti nak bersembang pula. Bagi penendang lah, apalah pula, kan. Ini masalah. Okey, dalam bab perkahwinan ibu bapa ataupun wali, ya, wajib memastikan beberapa perkara betul. Terutamanya para wali tidak boleh memberatkan dari sudut perkahwinan, mahar dia nak kahwin tu, ya, nak menyusahkan. Betul, nak memilih orang tu kenalah pilih, tak nafi, kan. Ya, itu atas arahan Rasulullah. Apa yang kita nak kena pilih? Dah lupa dah Ustaz. Dah lama kahwin dah lupa dah. Okey. Pertama, kerana keturunan. Dua, apa dia? Harta. Tiga, kecantikan. Empat, agama. Okey. Ini pilihan. Ya. Kalau ada empat-empat ni, perfect. Tapi mana ada empat-empat, ya? Okey. Tambah lagi satu. Ya. Ni dalam satu hadis yang lain, akhlak. Okey. Ramai orang yang tak nampak orang ingat agama ni akhlak. Tak, dia berbeza sedikit. Agama betul lah, dia juzuk daripada akhlak. Akhlak juzuk pada agama. Tetapi bila dimasukkan agama ni, dibahagikan lagi kepada dua. Okey. Okey. Itu dia, keturunan, harta, kecantikan dan agama. Lalu Rasulullah kata, beruntunglah orang yang memilih agama. Yang dimasukkan agama ialah akhlak dan agama itu sendirilah. Akhlak dan yang berkaitan dengan agama lainnya. Okey. Kerana dalam hadis mengatakan, bila didatangi oleh kamu seorang yang baik akhlak dan baik agamanya, nampak, ya, maka kahwinkanlah. Jangan kita tak nak, tapi tak tergoda langsung. Ciri-ciri Tom Cruise tak ada, kecantikan, kesematan, kan. Lepas tu keturunan apa nak tengok lagi? Kita nak keturunan Raja Bali ke? Harta. Okey. Semua kita nak tengok. Okey, tapi yang pilih, kalau ada sifat-sifat semua ni cantik, ya, sukar. Tapi kalau apa pun itu pilihan orang. Okey.
Dan masalah yang kedua ialah masalah mahar yang begitu mahal di kalangan kita. Apabila Rasulullah mengingatkan kita sebaik-baik perkahwinan itu ataupun sebaik-baik pernikahan itu ialah murah maharnya. Ya, masalahnya alhamdulillah kerajaan Malaysia kita ni, kerajaan Selangor, maharnya murah. Ya. Yang mana mahalnya? Yang mahalnya belanja hangus dia tu. La ilaha illallah, kan. Mahar dah confirm. Tak tahu zaman sekarang. Tak kahwin lagi tak tahu. Kahwin tahun dulu tak RM80 kan? Sekarang 100. 300. 100 ya. Perempuan dapat apa? Orang sahurnya 3,000 kan. Belanja okey berapa banyak tu? RM6,666. Bagi RM6,000 tu pada perempuan, 600 tu buatlah belanja hangus kan. Tapi tak boleh pula kan. Nasiblah lelaki kan? Okey. Dalam istilah syarak sebaik-baiknya murah harganya. Ya, murah harganya itu terpulanglah kita tak kisah, tapi Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya kita tengok kepada kemampuan. Kalau orang tu mampu nak bagi banyak, okeylah. Kalau yang tak mampu jangan dipaksa. Tu je. Pasal kita bukan nak jual anak. Kita nak dijaga anak kita. Ni sampai dia berhutang sudahnya, habis mati pun tak habis bayar lagi kan. Apa cerita? Okey, jadi itu dia. Mahar yang murah. Dan mana kita di dalam bab perkahwinan ini kita banyak permudahkan, jangan perketatkan ya. Asal terutamanya pada zaman sekarang, ibu-ibu ingat wanita lebih banyak daripada lelaki. Dan janganlah malu untuk mengetengahkan diri kita untuk meminang orang lelaki. Wah kan. Dan asal pasal ianya berlaku di zaman Rasulullah. Rasulullah sendiri dipinang oleh Khadijah. Kan? Satu. Dan kedua, seorang wanita datang dalam surah Ahzab bertemu dengan Rasulullah, terus direct. Ya, Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak kahwin dengan kamu. Bayangkan, tengah-tengah duduk majlis ramai-ramai, datang perempuan, ya Rasulullah, aku nak kahwin dengan kamu. Kalau Ustaz Fadil dengar tu cabut sikit. Aduh, kan? Jatuh tu spek. Okey. Tapi nak menceritakan dia nak pilih orang yang macam mana. Yang Rasulullah tak menjadi masalah. Dan kalau kita, masyarakat kita pula nak pergi nak menonjol diri, kena berhati-hati. Bukan tengok okey dia tu boleh lah ya. Kahwin lepas je kahwin je saya tak sudah kan. Pasal itu yang berlaku setengah masyarakat ya. Dia kata mula dia nak cuba tu dia tak apalah kahwin dengan orang ni, suruh dia masuk Minang apa semua. Dan akhirnya lepas tu menyesal sampai sekarang. Cuba pula nak bercerai-cerai. Okey, jadi kita kena berhati-hati. Okey. Sebelum membicarakan sebahagian kendali dan batasan-batasan tersebut, maka di sana harus ada wali dalam melaksanakan akad nikah. Secara sekilas mari kita memerhatikan terlebih dahulu kehidupan sebelum Islam. Pemimpin keluarga pada masa jahiliah disebutkan wali. Dalam suatu keadaan yang di sana tidak ada wali, maka mengambil alih kedudukannya adalah anak terbesar ataupun bapa saudara. Dialah yang mengambil alih kuasaan wali untuk mengahwinikan para pemuda atau orang yang sudah dewasa, khususnya anak gadis. Apabila datang seorang lelaki yang hendak mengahwini seorang anak gadis dan diterima oleh ayahnya, maka dia akan terus menikahkannya, sedangkan anak gadis itu tidak ada hak untuk menolak, bahkan dia tidak ada kesempatan sedikit pun untuk mengeluarkan pendapatnya. Sedangkan wanita janda pernah dikahwini lelaki-lelaki lalu dia dicerai atau kerana suaminya meninggal, maka keputusan ada di tangannya sendiri. Jika seorang lelaki melamarnya, maka dia boleh mempertimbangkan sendiri. Jika dia suka, dia mahu, maka dia boleh meminta lelaki tersebut untuk mengajukan lamaran kepada ayahnya atau kepada orang lain yang menjadi walinya. Di antara contoh gambaran ini ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang termasuk pemuka wanita Quraisy yang mengutuskan seorang pamannya, Amr ibn Asad, bahawa dia suka jika dinikahi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pakcik beliau Abu Talib mengajukan lamaran kepada Khadijah. Itu dia. Ya. Okey, wali pada zaman dahulu ialah keluarga. Ya, keluarga tu wali. Itu pasal kenapa kita kena ada nikah dengan wali. Dan nikah secara betul, secara terang, secara register. Kerana apa? Bila kita menikah tak menggunakan wali dan berregister, hak-hak perempuan akan terpelihara. Apa yang saya saksikan sekarang ni, kalau setengah orang betul dia nak menikah ya, tanpa sangat nak menikah, dia nikah dengan dia aja. Maksudnya wali itu okey dah, tetapi tidak berregister, dia akan menimbulkan banyak masalah. Ataupun dia pergi lari ke Siam sana, Thailand sana, kahwin kat sana.
Ya, dengan tidak register, tak register kat sini, maka akan timbul masalah. Okey. Dalam bab wali ini, asalnya wali ini bapa kepada wanita. Kerana wanita yang banyak terinaya dalam kes-kes yang begini. Ya. Bapa kepada wanita tu, bapa dia campur mak kahwin dengan mak dia, dapatlah anak dia tu misalan Joyah. Okey, ni ada Mat. Apa lagi? Okeylah 2-3 orang adik-adik dia. Okey. Jadi kita tahu bila disebut wali dalam Islam istilah dekat pada kalangan lelaki. Okey. Bapa dia tok. Naik ke atas tok belah lelaki. Okey, tok belah lelaki ataupun adik-beradik bapa dia. Ya, bapa saudara dikatakan. Okey. Ni bentuk wali, ni wali, ni wali dan anak dia mat ni wali. Itu kedudukannya. Ada pembelah perempuan walaupun ada tok dia ataupun bapa saudara dia, tak boleh jadi wali. Okey, dia tak boleh jadi wali. Jadi asalnya mereka inilah yang bertanggungjawab kalau misalnya Joyah tu nak kahwin. Nak kahwin, nak kena pastikan. Dan mereka hendaklah orang yang bijak dalam memikirnya. Kerana bila dia tidak mencukupi sifat-sifat, maka secara automatik wali tak layak bagi dia walaupun dia tu seorang bapa. Ya, misalnya kita tahu dalam kisah apa dia, sampai disebabkan merokok dia boleh gadai anak perempuannya. Ya. Itu bapa apa pun tak tahu, rokok je. Tu pasal dalam bab rokok agak kita tegas kepada budak-budak, kerana daripada mula rokok lah dia belajar menipu, belajar tu belajar ni. Ya, alhamdulillah. Okey. Jadi bila bapa ni mampu untuk handle anak-anak, maka nikah hendaklah melalui bapanya. Joyah ni nak kahwin juga, kata aku nak kahwin dengan Daulah. Nak kahwin dengan Daulah. Bapa tak bagi. Mat ni ikut cakap bapa lah, pak saudara tu apa-apa tak boleh melebihi bapa dulu kan. Okey. Kenapa dia nak kahwin dengan Daulah? Sebab Daulah tu apa, comel lah apa kan. Itu je sebab dia. Bapa dia tengok Daulah ni jahat, pencuri ke, pernah dengar rekod tak baik ke, maka di situ Joyah dia tak boleh kahwin dengan Daulah sesuka hati. Kerana bapaknya menilai di sudut tu, dia tengok Daulah tak pernah solat kan, Daulah duk mak rempit apa. Tapi Joyah nak juga, maka dia lari ke Thailand. Lari ke Thailand. Nasib baik dia lari ke Thailand kan. Maka dia bernikah. Di sana dinamakan nikah wali hakim. Okey. Boleh diterima lagi. Okey. Kalau Joyah dan Daulah ambil juga misalnya kerajaan kita tak tetapkan kan. Ya. Okey, maka di sana apa ya, dia ialah kalau dah tak tetapkan, dia terpaksa nikah tempat lain lah kalau apa pun. Maka kalau bapa tengok keadaan mudarat akan berlaku perzinaan, kalau apa, dia kena bagi. Itu sampai tahap macam tu. Lepas tu kamu tanggung sendirilah. Kerana kita cuba nak, asalnya menikah ni nak mengelakkan daripada berlakunya zina. Okey, jadi kebijaksanaan bapa tu mempengaruhi. Tapi kalau Joyah ni nak juga Daulah, orang lain tak nak, Mat tak nak, Abu tak nak juga Daulah kan. Jadi nak jadi apa jadilah, dia nak juga Daulah. Okeylah kan, nikahlah. Tak boleh, tak ada pilihan dah. Okey, kemudian berlaku, lepas tu kita minta kalau bab-bab yang macam ni kita kata janganlah. Kita tak sukalah sampai ke Thailand apa, walaupun ada wali hakim yang dikatakan masih lagi dibenarkan. Tetapi kita mengatakan kerana wali yang dimaksudkan wali ini apabila berlaku pada sang perempuan, maka wali ni akan tolong dia. Itu tujuan. Ini bila berlaku perempuan-perempuan yang kahwin kat Thailand, cuba tengok apa berlaku. Menangis kebanyakannya. Lepas tu takut nak register pula. Pergi mahkamah sekali, gagal. Disebabkan perempuan tu tak confident dan akhirnya gagal. Maka nikah, surat tu ada lagi, surat nikah sana, tapi mahkamah tidak mengiktiraf lagi. Pergi lagi sekali ke apa ke, dan sampai iktiraf, barulah pembelaan terhadap wanita akan berlaku. Itu pun pembelaan dari sudut mahkamah.
Kalau wali dah tak suka dah, kamu kahwin lari macam tu kan. Tapi pembelaan mahkamah tu masih ada, kerana dah keluar surat hitam putih. Tapi kalau tak ada, kebiasaannya wanita habis. Walaupun dia kahwin, suami itu kaya, ya, kaya tu takkan dapat milik dia. Kalau ikut prosedur dunia lah. Okey. Apabila seorang lelaki yang hendak mengahwini seorang anak gadis akan diterima oleh ayahnya, maka dia akan terus menikahkan ia, sedangkan anak gadis tidak ada hak audah. Okey. Jika dia suka, okey dah. Mungkin soal apa? 42. Tak kala Islam datang, maka ia menetapkan kewalian seorang wali, tetapi Islam juga meluruskan beberapa hal sehingga pewalian tersebut benar-benar sesuai dengan landasan yang diletakkan. Maka Islam mensyaratkan beberapa hal pada wali, iaitu merdeka, berakal, baligh dan Islam. Ya, ini 4 perkara yang memang kebiasaan menjadi syarat dalam Islam. Sebagaimana yang sudah diketahui bahawa wanita lebih banyak dikuasai oleh perasaan dan tunduk kepada hukumnya, sehingga sering pilihannya tidak tepat dan baik. Jika dia menetapkan suatu pilihan, boleh jadi hal ini justru mendatangkan keburukan bagi dirinya, sementara dia tidak menyedarinya. Oleh kerana itu, hikmah yang amat besar Islam menjadi wali sebagai orang yang mengurusi diri wanita, agar dia boleh mengarahkan segala permasalahannya, membantunya dalam menetapkan pilihan, sehingga dia boleh menyelidik lebih jauh bagaimana kebaikan lelaki mengajukan lamaran, istiqamah dan agamanya. Itu dia tujuan, ya. Wali itu ialah memastikan bagaimana kedudukan, ya, orang yang nak masuk minang wanita tu. Tapi ialah kadang-kadang bila nak berlaku tu, wanita tu nak juga, walaupun kita dah kata orang tu tak baik, dia minum arak apa semua, nak juga. Habislah. Tak, benda ni berlaku, ya. Kita menjadi risau. Ya, pasal orang tu dah mengadu macam tu. Adik dia, ialah betul lambat kahwin, Allah uji nak buat macam mana. Tapi sampai tahap, ya, tak kira dah milih orang tu, walaupun orang tu teruk, ya, kita pilih juga. Habislah. Ya. Takut menyesal lepas ni. Okey. Dan satu lagi, dia bicarakan tentang wali ini pasal ada satu perkahwinan tu, makcik lah, tak makcik, kakak tu, saya bagi panggil aunty pun. Apabila dia berkahwin kan, dia dah kematian suami, lepas tu dia minat dengan seorang ni, ya. Tetapi masalahnya dia tidak ikut prosedur. Kita pun heran, kenapa kamu dah jadi janda, apa masalahnya, pergilah kahwin secara betul. Ni tak, dia ambil adik-beradik dia jadi wali dan kahwin macam tu, tanpa ada register, tanpa apa. Betul, sah, ikut prosedur sah. Ikut mahkamah dia tak sah, tapi ikut prosedur sah. Tetapi sekarang yang menjadi masalahnya, ya, perkahwinan itu adakah terbela? Mula rumah tangga tu peringkat awal kahwin, biasalah kan, honeymoon, bulan madu kan, ataupun asal, syahrul asal kata orang Arab. Ya, syahrul asal, bulan madu. Ya, sebulan, 2 bulan, kena 6 bulan dah mula syahrul basal. Ya, jadi apa, bulan bawang pula bahasa Arab, syahrul basal, mula tukar. Maka di situlah akan datang titik-titik. Sebenarnya titik-titik pergaduhan itu hanya untuk pertemuan, satu titik yang mana kita bertemu sama-sama kan. Tapi bila dah tak sabar, ya, maka akhirnya berlaku satu perkara yang yang kita tak suka, bercerai. Tapi bila bercerai tu, sekarang hak kamu tu tak ada melalui sistem mahkamah, pasal kamu tak menggunakan prosedur yang betul. Tu asam. Apa juga kalau lelaki tu inanya kamu tak boleh buat apa. Perempuan lah yang masalah sekarang. Teruk saya tengok tu, la ilaha illallah. Saya kata betul, dia kakak tu tak tak, dia tu. Apa hal kata. Okey. Dan ada anak lagi. Itu ada anak tu yang nak register tu, yang problem tu kan. Pening kepala. Okey. Seorang wali tidak boleh mengharuskan pilihan seorang suami yang tidak disuka puterinya. Maka wali harus memulai langkah meminta pendapat anak puterinya dan mengetahui apakah disuka ataupun tidak. Sebab sebagaimana mungkin hubungan keluarga antara dua orang akan dapat bertahan kalau antara keduanya terdapat kebencian. Ya, ini kes seharusnya wali memastikan bagaimana kedudukan lelaki itu. Maka lepas tu dia tanya suka ke tidak perempuan. Ini zaman sekarang dah susah nak dapat. Pasal perempuan yang pilih, ya, dah bawa jumpa kenal, dah kenal dah lama kan. Dia macam apa, Angelina Jolie dengan Brad Pitt kan.
orang kenal sampai na'udzubillah nikah anak luar nikah, lahir anak luar nikah tu, tapi itulah kebanggaan dunia. Nak tangkap gambar 1 juta ke berapa gambar anak kembar dia tu. Dan menjadi seolah-olah tak ada apa-apa di barat. Masuk dalam bintang filem, kita pun ikut kan. Pasal walaupun dia berzina tak ada apa kan. Sedangkan mereka berdua tu seburuk-buruk makhluk. Bahkan dihantar jadi kedutaan bangsa-bangsa bersatu, duta keamanan bangsa-bangsa bersatu. Auzubillah, jahatnya bagaimana mereka nak memperkenalkan benda yang haram begitu. Ya? Tak boleh. Pasal dah lelaki pun boleh kahwin lelaki kan. Tamadun barat jatuh sebenarnya kan. Dah jatuh, dah tak ada kemuliaan. Okey. Lepas tu nanti kalau ada perkahwin tu, tak saya tengok cerai tu. Sebelum kahwin tu Masya Allah, nanti dah kahwin cerai. Nama lagi artis, nama lagi pelakon kan. Okey. Dalam bab ini, bila kita nak meminang mengambil seseorang tu, maka hendaklah si isteri, si anak gadis tu ataupun janda tu tahu kepada siapa kita nak mereka nak dikahwinkan. Kita kena tanya, bukan main aku ayahmu, aku mak aku ada power gitu. Boy kan. Anak tak ada kuasa dah. Itu zaman Tok Kaduk dulu, kan? Dan zaman Pak Pandey. Sekarang tak begitu sekarang. Ya, kita kena kembali zaman Rasulullah. Kita hanya boleh mampu memberi pandangan dan pendapat. Ya, lepas tu kita minta dipertimbangkan. Wahai saudari muslimahku, begitulah yang dikehendaki Islam. Selagi para orang tua bersikap mengongkong urusan perkahwinan anak perempuannya, maka akibatnya akan terjadi pergaduhan, perselisihan dan perceraian dan runtuh bangunan rumah tangga. Perhatikan perintah Allah berikut. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan kahwinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang yang layak kahwin dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu perempuan. Begitu pula firman Allah dan surah Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu nikah wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Okey, kalau kita menyaksikan kedua-dua ayat ni, ya, mengarahkan pernikahan, tetapi perlu dijaga ada adab dia. Kenapa dalam surah Baqarah ni Allah mengatakan sesungguhnya hamba wanita itu lebih baik daripada wanita musyrik. Seorang wanita musyrik, ya, yang tidak beriman, walaupun dia kamu lihat menakjubkan kamu, ya, walaupun dia tu Masya Allah kan, artis barat tapi kafir kan. Begitu juga lelaki mukmin, lelaki kafir. Lebih baik kita menikah seorang hamba yang beriman daripada lelaki kafir. Kerana apa? Di akhir ayat Allah kata Allah menyeru kepada syurga, mereka menyeru kepada neraka kan. Itu je. Okey. Selagi memperhatikan dua ayat ini, tentu engkau mendapat bahawa yang diseru adalah kaum lelaki, baik ayah ataupun orang-orang yang mengganti kedudukannya atau orang-orang yang hendak kahwin. Jadi seakan-akan Allah berfirman kepada para wali, janganlah kamu wahai para wali menikahkan wanita yang berada di bawah pewalianmu dengan orang musyrik. Pak dia jaga elok-elok supaya tidak berlaku perkahwinan secara rambang. Wanita muslimah mempunyai hak untuk menerima atau menolak lamaran yang diajukan kepadanya. Wali tidak punya hak untuk memaksa menerima lelaki yang tidak dikehendakinya. Dia juga tidak boleh melarang untuk kahwin dengan lelaki yang disukainya, asalkan lelaki itu baik agama dan akhlaknya. Perhatikan perkataan Rasulullah SAW. Wanita janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia minta pendapatnya, dan anak gadis tidak boleh dinikah sehingga dia diminta persetujuannya. Itu cara dia. Maksudnya janda kena tanya, anak gadis pun kena tanya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya? Ya, maksudnya anak gadis itu macam mana setujunya? Lalu Rasulullah mengatakan dia diam. Itu tanda anak gadis kan. Kamu nak kahwin ke? Kan dalam kisah macam cerita Piramli apa? Madu 3 tu kan. Kan. Kamu nak kahwin? Terus dia lari kan. Itu dia. Dia lari nyuruh bawah dapur kan. Itu sifat anak dara.
Tetapi anak dara zaman sekarang tidak begitu. Kamu nak kahwin, lompat-lompat. Ya, belum kata nak kahwin dah. Boyfriend dia tunggu dah. Dia dah ada belakang motor tu. Amboi kan. Itu masalahnya. Maksud di sini kalau dia nak kahwin, sifat wanita yang pemalu, ya. Wanita yang terbaik ini di antaranya sifat malu dia. Maka dia akan senyap, dia takkan cakap, ya, dia nak kahwin mak, amboi ngelenyar kata orang ni kan. Ya. Dalam Al-Quran menceritakan, ya, sifat-sifat wanita ni pemalu ni, ya, dia sudut perjalanan dia malu, adab dia, kita tengok dalam surah Al-Qasas. Surah ke-28 juzuk ke-20. Ayat ke-25, tengok. Ini kisah Nabi Musa yang nak berkahwin dengan Safurah. Tapi permulaan kejadian tu hanya berkaitan dengan Nabi Musa tolong tuangkan air minuman je. Apa tu? Ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فقالت إن أبي يدعوك ليجزي أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan perasaan malu. Macam mana agak jalan perasaan malu? Kak Sabah dulu waktu anak dara malu tak? Kan? Kak Sabah tu nampak apa sifat pemalunya tu. Ya. Jadi memang pemalu sifat ini muncul, ya. Bukan kalau kita zaman sekarang pergilah panggil orang tu, oi beria dia pergi jalan tu berbum laju je. Ini jalan sifat pemalu. Sila-sila jalan macam catwalk kan. Ya. Lepas tu dia bagi tahu sesungguhnya bapaku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternakan kami. Maka tatkala Musa datang kepada bapanya yakni Syuaib dan menceritakan cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim. Jadi itu dia nak cerita satu bab wanita yang di zaman Nabi Musa ni pun ada perasaan malu walaupun dia pengembala kan. Sifat pemalu tu. Kenapa wanita ini dihiasi kecantikannya sifat pemalu? Agak sukar orang nak faham ni, tapi itulah hakikatnya. Lagi pemalu wanita tu, lagi nampak cantiknya kan. Bukan segala make up tu dia lipstick tebal seinci kan. Eyeshadownya tu dia gelap, mata macam lebam ni kan. Tak, itu bukan kecantikan. Itu ialah sejuzuk daripada kecantikan yang dihias. Tapi bila akhlak tu cantik, dengan ada sifat pemalu, tutur bahasa dia, Masya Allah kan, maka itu lagi bertambah cantik seorang tu, wanita. Cewa itu ungkapan seorang lelaki lah. Okay. Dan dikuati dengan ayat ke-26 ini. Wanita ni ialah pertama nak dapat orang yang baik, agak zaman tu agak sukar kan. Tiba-tiba muncul Musa dengan sifat dia apa dia? Dia pergi menolong, tanya kenapa kamu ni orang duk bagi air minum, kamu duduk ke belakang. Lalu dia pun mengatakan, bapa kami tua dan kami yang menguruskan ni. Dan kami tak boleh bagi minum air ni melainkan selepas orang ni habis. Jadi Nabi Musa tolong isikan, lepas tu bekas air dia tu, lepas tu dia letak balik batu tu dan dia berundur. Maksudnya orang memahati dia perangai lelaki ni. Ya.
Jadi cerita kepada bapaknya, lelaki ni tolong kami. Pertama kuat, dia angkat batu yang dikatakan 3-4 orang angkat, dia seorang boleh angkat. Lepas tu dia bagi minum. Lepas tu dia letak balik batu tu, dia berundur. Maksudnya dia bukan kita berkenalan ke, this is my business card kan, okay, apa you punya apa Facebook kan, tak ada. Maksudnya dia bagi amanah, dah dia berundur. Tak ada kata terima kasih, tak cakap terima kasih, Assalamualaikum, tak jawab dosa, tak ada. Itu menunjukkan kehebatan Nabi Musa. Jadi wanita ni tengok, Masya Allah, lelaki ni tak dapat di tempat kita. Pertama tak pernah tengok dan akhlak dia Masya Allah. Jadi dia tak ganggu kita. Itu yang dia mengadu kat bapak dia. Dan akhirnya ini dia, ayat ni agak menarik. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khayra man ista'jartal qawiyyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah yang kuat lagi dapat dipercayai. Nampak tak? Dua perkara ni dapat dikenali waktu dia menolong wanita tu. Pertama, dia kuat, mengangkat batu dia seorang, orang lain 3 orang, dia seorang. Lepas tu dipercayai. Lepas dia tuang air, dia tak duduk dah nak bersembang ke apa, dia berundur, kerana tak ada masa nak bersembang, ya. Jadi dua perkara ini yang menyebabkan, nampak tak, yang dikatakan akhlak dia, ya, agama dan akhlak. Maka apa dia cerita? Dia cerita kat bapak dia. Bapa orang tua dah lama hidup, tahu perangai anaknya, ya, apa tujuan dia. Bukan macam bapa kita, apa orang kita luruh bendul kan. Orang pun luruh bendul kan, anak pun luruh bendul, bapa lagi bendul kan. Jadi bapaknya faham apa anak dia kata. Oleh kerana itu kita pun kena tengok, kalau sampai kemuncak anak bila dah dewasa, kena faham tindakan-tindakan anak kan. Ya, dia ada tahap nak dewasa satu bab bila dah sampai dewasa. Tapi setengah anak muda ni dia lebih berani kan. Itu lain. Anak ni bapak dia faham. Bukanlah faham macam mana. Kalau kita faham, elok juga tu ambil kerja kan, kita pula tak ada bekerja kan. Habis cerita. Tetapi bapak ni faham apa yang anak nak cakap, bahawa qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayk satajiduni insyaallahu minas salihin. Berkatalah Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku itu, atas dasar bahawa mas kawinnya kamu bekerja 8 tahun, dan jika kamu kerja selama 10 tahun maka itu adalah satu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak memberati kamu, dan kamu insya-Allah akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Oh, itu dia. Apa dia? Bapaknya tahu anak dia nak kahwin, tapi takkanlah anak dara nak kata pak nak kahwin pak dengan dia pak. Buruk lantak kata orang. Jadi itulah antara perkara yang menarik. Ya, kefahaman. Bapak, anak beradab, bapak pun cepat tangkap, kahwinkan cepat, jangan tangguh-tangguh. Kena pula orang yang baik. Tapi letihnya kalau nak buat zaman sekarang, satu perkara ni saya tak boleh ni. Apa, mas kahwinnya duduk dengan pak mentua 8 tahun, kena kerja kan. Itu mas kahwin orang dulu. Ya. Orang sekarang duduk sebulan dengan pak mentua, mak mentua dah lain lah. Kan tak jadi. Okey. Dia nak juga duduk rumah yang lain. Pasal masyarakat kita mungkin tak berapa nak selesa sesuai ke apa. Tapi orang Arab boleh, orang Pakistan boleh. Tapi memang tertekan juga. Kita pernah bertanya dengan orang Pakistan, memang ada, memang akan tertekan. Tapi itulah, ya, wallahualam. Okey, tapi itu nak menceritakan, ya, cara anak-anak di zaman dahulu yang salihah tu bagi tahu bapa dia nak kahwin kan. Senang, dia kahwinkan je. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana jika wanita gadis itu merasa malu? Beliau menjawab, redanya adalah diam. Ya,
Diamnya adalah tanda redha dia nak kahwin. Jangan kamu ni orang tanya nak kahwin tak jawab. Dah lah tu dia kan pemalu kan. Ya, kamu aku tanya tak jawab, tak jawab. Aku bagi kat orang lain lah. Jadi pak mentua tu bendul sikit. Pak tu bendul, dia tak tahu. Ya. Okay, jadi itu dia. Bahkan jika seorang wali hendak menikahkan putrinya dan dia tidak merasa enggan, yang berarti dia beri kebebasan untuk memilih baik janda pun maupun gadis, maka kalau memang dia menghendaki, dia boleh menyetujuinya apa yang hendak dilakukan walinya. Namun jika tidak menghendaki, maka dia boleh menolak. Kerana kalau dia tak nak kahwin, dia akan tolak. Tak nak lama kahwin dengan orang tu, dia akan cakap ya bila bak kahwin. Kalau nak, dia akan senyap. Ya, tanda redha. Itu wanita yang pemalu. Wanita yang tak malu kita tak tahulah. Ya. Tapi tak menjadi masalah lah. Cuma kamu ni malulah sikit kita dengan adat orang Melayu kita pula kan. Bagus. Okey, diriwayatkan dari Khansa Al-Ansariyah bahawa ayahnya hendak menghawinikannya, sedangkan ia adalah seorang wanita janda. Namun dia tidak menghendaki hal itu. Maka dia menemui Rasulullah SAW dan beliau membatalkan pernikahan yang hendak dilaksanakan ayahnya. Ya, subhanallah. Jadi bila seorang janda, dia ada power dalam bab ini nak putuskan. Bahkan dalam satu hadis begitu juga. Dia seorang anak dara, bapa dia paksa dia kahwin. Ya? Dia kata tak nak, bapaknya paksa. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kata, okey, kalau begitu putuskan antara mereka berdua. Lalu wanita ni kata, ya Rasulullah, jangan putuskan. Saya hanya nak memberitahu wanita-wanita pun ada hak untuk buat pilihan. Kan? Bukan kuasa bapa je nak nikah je, nikah tak boleh. Kami pun ada hak untuk buat pilihan. Maka supaya orang tahu bahawa itu hukumnya. Ya, jadi kita pun dalam bab ini satu benda yang susah jugalah. Ya. Masalah ni terlalu besar. Kenapa? Kita ada anak, lepas tu bila berkahwin nanti, kalau dia buat pilihan apa-apa pun, anak tu datang rujuk kepada kita. Itu yang letih tu. Apa juga berlaku, anak rujuk. Kita ingat dah lepas, Alhamdulillah, lepas seorang dah kahwin. Tengok-tengok, balik-balik kan. Mengadu. Habis tu selesai dah dapat cucu. Datang kat kita juga, mak tolong jaga cucu kan. Aduh, tak apalah kalau kita seronok tak apa. Ini jenis yang bagi. Kita pula banyak lagi cucu-cucu tu lagi kan. Sakit kita. Ya, ini di antara perkara yang kita lihat masyarakat zaman sekarang. Wallahu alam bissawab. Kita berhenti sini.